لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tak kenapa bagi hati muka surat 63 baris yang ke-6 daripada bawah. Surat 63 baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang kedua daripada 3 rukun taubat. Dan yang kedua daripada 3 rukun taubat, meninggalkan akan maksiat yang taubat ia seseorang daripada maksiat, maka tiada sah taubat mereka yang tiada meninggalkan ia akan maksiat. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada meninggalkan. Jawi hak baru ada dan tiada. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada. Ada tak tiada? Ada. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada meninggalkan. Ada tak tiada? Ada. Depan tu ada tak tiada? Maka tiada sah tu ada tiada. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada meninggalkan. Ada tak tiada? Rubi. Kalau tak ada tiada, macam mana maksudnya? Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripada. Orang yang meninggalkan maksiat tidak sah taubat kan? Mana pula? Ada ni. Yang kedua 3 rukun taubat, meninggalkan akan maksiat rukun taubat. Meninggalkan akan maksiat yang taubat ia seseorang daripada maksiat. Rukun taubat yang kedua kena tinggal maksiat tu. Jangan sampai buat, kena tinggal maksiat. Apabila meninggalkan maksiat rukun taubat, maka tiada sah taubat mereka meninggalkan ia akan maksiat. Pulau. Pandai tu. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada meninggalkan maksiat. Contoh yang rukun taubat yang pertama. Rukun taubat yang pertama yang baca minggu lepas tu. Pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat. Menyesal kerana Allah. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal. Rukun taubat yang kedua, meninggalkan maksiat
maka tiada sah taubah mereka yang tiada meninggalkan maksiat. Yang ketiga di bawah tu, mencita-cita akan ketiadaan kembali kepada umpama maksiat yang taubat daripadanya, mencita-cita tidak akan mengulangi. Itu rukun taubat yang ketiga, mencita-cita tidak akan mengulangi, maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita. Ada. Jadi bukan hak saya ni jawi lama sikit. Biasa hak saya ni jawi lama salah. Biasanya jawi baru tu betul. Hak jawi baru pun tak ada tiada. Hak rumi pun tak ada tiada. Tepat ni 2 kali saya ngaji, dua-dua tunggu tambah tiada. Baru betul. Rukun taubah yang pertama menyesal. Tiada sah taubah mereka yang tiada menyesal. Rukun taubah yang kedua meninggalkan maksiat, maka tiada sah taubah mereka yang tidak meninggalkan maksiat. Rukun taubah yang ketiga, cita azam bulat di hati tidak akan mengulangi balik maksiat yang ia taubah, maka tiada sah taubah mereka yang tiada mencita-cita di hati. Baru tu tiba-tiba, maka tiada sah taubah mereka yang meninggalkan ia akan maksiat. Hak tinggal maksiat tak sah taubat. Lepas tu nak sah taubat kena buat maksiat. Jauh tu kan. Ni hak kitab jawi. Dia ada masalah berkaitan dengan cetakan. Masalah berkaitan dengan cetakan. Dia tak sama dengan kitab Arab. Kitab Arab ni dia boleh dikatakan jarang jumpa hak tersilap cetakan. Tapi kalau kitab jawi memang dalam setengah kitab tu Allah, mana dalam satu muka tu beberapa tempat yang kena baiki cetakan. Dalam satu muka kitab jawi. Betullah macam mana orang berani-berani baca kitab jawi atas dasar kerana baca, atas dasar kerana pandai baca jawi, mengajar kitab jawi yang langsung tidak ada catatan dengan bau tak pernah belajar. Macam mana boleh baca? Kitab jawi ni terkadang kurang 1 kalimah, lebih 1 kalimah, kurang 1 baris. Boleh tak dok 1 baris, bukan 1 kalimah, 1 baris boleh tak dok. Ada ni. Bila kita buka kitab jawi yang sama tapi cetakan yang lain, molek ada 1 baris. Ada ni. Dan kitab Wisyahul Afrah ada 1 baris dia tidak jatuh. Kitab Matla'in ada 1 baris dia jatuh. Kitab Hidayatus Salikin 1 baris jatuh, tak ada. Saya baca Hidayatus Salikin hak nipis, tak ada 1 baris. Buka Hidayatus Salikin hak tebal tu, hak cetakan baru tu, molek-molek ada je comel. Pada ni ini macam sebut semua dah lah. Ini adalah masalah cetakan, bukan pengarang. Punyalah pandai dia punya kitab kosong, tak belajar, dia punya tarian. Jangan pandai-pandai beki kitab orang. Ada kata jatuh 1 kalimah, ada kata terlebih 1 kalimah. Oh, pandainya lah nak perbaiki kitab orang. Dah kalau pandai sangat, buat kitab sendirilah. Pandai dia menari. Sebab apa dia tak ada baiki? Sebab dia tak belajar pun, kitab dia kosong. Bila kita belajar kitab jawi mana sekalipun, belajar kitab jawi mana sekalipun ada baiki. Ngaji untuk mana sekalipun memang ada baiki. Kalau saya mengaji Penawar Hati ni dengan 2 tugu, dua-dua baiki.
Tapi macam mana dia boleh kata jangan duk pandai-pandai baiki kitab orang, dah pandai sangat buat kitab sendirilah, dah pandai sangat. Ini bukan baiki kitab yang salah pengarang, bukan salah pencetak. Pengarang tak ada kilang cetakan, bahkan pergi kepada cetakan ni sendiri pun bukan pengarang. Kadang-kadang orang kemudian yang hantar kepada cetakan, bukan pengarang sendiri. Yang mana terkadang dahulu pengarang sama, anak murid sama, kitab tulisan tangan. Sebab tu banyak kitab-kitab Jawi yang terdahulunya panggil dia hilang. Panggil apa? Pupus. Kenapa hilang? Kenapa pupus? Sebab tidak sempat dicetak. Hanya bergantung kepada tulisan tangan guru, tulisan tangan anak murid pada anak murid pula tulisan tangan. Jadi faham-fahamlah tulisan tangan ni. Akhirnya pupuh kitab. Banyak kitab-kitab Jawi yang dahulu yang pupuh, kerana tidak sempat dihantar kepada cetakan. Bila hantar pada cetakan, sekali keluar 1000 buah ke 2000 buah ke, wallahualam lah. Nak cetak satu-satu kitab tu sekurang-kurangnya kena berapa buah, wallahualam lah. Kita kata 1000, bayangkan 1000 kitab tu ni ada di pasaran, mana kitab tu tidak akan pupuh. Jadi yang timbul masalahnya adalah ketika cetakan. Sebab tu terkadang kalau macam buku-buku sekarang, kita buka di halaman hadapan tu ada pembetulan. Di muka hadapan ada pembetulan, di dalam tu ada kesilapan, maka pembetulannya letak di muka hadapan. Pembetulan daripada siapa ni? Pembetulan daripada tuan punya buku tu. Sebab dia dapat buku tu kemudian daripada cetakan, kenapa ni? Salah. Nak baiki tak boleh dah sebab cetakan sudah keluar. Maka dia buat pembetulan di hadapan. Maknanya bukan ampunya buku, pencetak. Silap tu di situ. Sama juga ni, kitab ni. Tersilap adalah cetakan, bukan pengarang. Tapi boleh orang yang kitab kosong yang tak belajar, jangan pandai-pandai nak baiki kitab orang. Kalau kau pandai sangat, buat kitab sendiri. Sebab saya pernah bila beritahu tu salah tu kena baiki. Ustaz, saya nak tanya ni, saya mengaji untuk guru saya dulu, dia tak beri sangat baiki ni. Saya tahu dah dia mengaji di mana, saya tahu dah. Sebab tempat yang sama pun saya pernah belajar juga. Saya tahu dah memang dia tak beri baiki sebab kitabnya kosong. Sebab apa? Sebab tak belajar. Tahu dah lah. Ni kalau tak bubuh tiada, kalau kita nak cerita macam mana, maka tiada sah taubah mereka yang meninggalkan akan maksiat. Meninggalkan maksiat tu rukun taubah. Meninggalkan maksiat tidak sah taubat. Nak pergi ke mana? Pakai balik lah kita malam ni. Tak ada nak hurah dah. Tak ada nak hurah dah, kita pakai balik je lah. Rukun taubah yang kedua, meninggalkan maksiat. Tiba-tiba tiada sah taubah mereka yang meninggalkan maksiat. Betul? Kita cerita kan wallahualam baca doa balik. Dia nak ngajar dah. Jauh sangat lagi tu. Ni saya biasa sebut sebab dia sama. Yang jatuh tu tiada. Jatuh tu tiada. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, kebetulan orang mengajar yang telefon tanya. Dan kitab Bidayatul Hidayah, kitab Tauhid, saya baca dia pagi esok, pagi Jumaat di Masjid Nibung, berkaitan dengan orang yang muqallid, orang yang turu orang pada pegangan, tidak ada dalil sendiri. Dia pergi pada hukum. Orang yang muqallid, orang yang turu orang pada pegangan, dalam keadaan ia tu mana dia terima pelajaran. Mana orang cerdik, kalau belajar dia boleh faham dalil sendiri, tapi dia cuba tak belajar. Dia ni kalau belajar cerdik, bukan IQ rendah. Mana kalau dia belajar dia boleh faham dalil sendiri.
tiba-tiba dia berpegang, contohnya Allah ada dalilnya, dalil saya pakai tu orang katalah, maka dia tidak berdalil. Walaha dianya orang yang terima pelajaran, dengan baru kalau belajar dia boleh faham ilmu. Tapi cuai tak belajar, maka orang yang tidak ada dalil seumpama dalam bab pegangan, maka berdosa. Maka berdosa. Betul, maka berdosa. Sebab dia tak belajar. Sebaliknya, orang yang tidak berdalil pada pegangan tetapi dianya tidak terima pelajaran. Tak terima pelajaran maksud dia, ajar ke dia pun dia apa? IQ rendah. Penguasa ilmu dia rendah. Mana dia tidak berdalil pada pegangan tapi dia tidak terima pelajaran. Maknanya ajar dalil pun dia tak boleh nak menguasai. Maka berdosa. Berdosa belaka dua-dua. Hak terima pelajaran, hak cerdik tapi tak belajar sampai ke berdalil sendiri dalam bab pegangan, maka berdosa sebab cuai daripada belajar. Dia boleh faham kalau belajar. Sebaliknya hak seorang lagi ni, dia tidak terima pelajaran, dia IQ dia rendah, maka dia pun berpegang tanpa berdalil, maka berdosa. Sama berdosa. Kalau sama berdosa tak payah buat 2 ayat, buat 1 ayat cukup lah. Mereka yang berpegang tanpa berdalil, sama ada terima pelajaran ataupun tidak terima pelajaran, maka berdosa. Buat sayap sudah lah, apa nak bagi duanya? Sebab yang terima pelajaran berdosa, yang tidak terima pelajaran berdosa. Jadi buat 1 ayat je. Sesiapa yang berpegang tanpa berdalil, dalam keadaan terima pelajaran ataupun tidak terima pelajaran kerana dia bodoh, berdosa. Baru buat gitu. Tiba-tiba terima pelajaran tapi dia tak belajar, maka berdosa. Tidak terima pelajaran sebab dia lemah, maka berdosa. Maka tiada berdosa. Kan jauh tu kan. Maka tiada berdosa lah sebab dia ni lemah. Ajar dah ke dianya, pegang Tuhan ada. Memang saya pegang Tuhan ada. Tapi kena ada dalil sendiri. Awak pegang Tuhan ada. Mana? Ni ada langit, ada bumi ni. Menjadi dalil Allah Ta'ala ada. Okey dianya. Esok tanya pula, macam mana hak ajar kemarin? Pegang Tuhan ada. Memang dipegang semua Tuhan ada sebab dia semayang. Lepas tu mana dalil hak ajar kemarin? Dalil kemarin lah. Saya pegang Tuhan ada ni kerana orang ajar Tuhan ada, saya pegang tu orang ajar lah. Kemarin ajar dalil dah kan. Jangan tu orang ajar, kena ada dalil sendiri tu. Ada langit ada bumi. Pening pun ni dak anda. Sehari pun dak anda dah. Anda panggil apa ni? Orang IQ rendah, tidak terima pelajaran, maka tiada berdosa lah. Tapi tak ada tiada tu, maka berdosa. Tengok. Ada orang mengajar di telefon. Memang saya ingat tempat tu, Dia kata kenapa dia kata ni? Hak terima pelajaran sah lah berdosa sebab cuai tak belajar. Yang tak terima pelajaran itu tuan jadi dah dia gitu, maka berdosa juga ni. Jadi dia pun jadi tak nak pergi. Maka tiada berdosa yang kedua tu kata. Hak tak terima pelajaran tiada berdosa, tapi tak ada perkataan tiada. Hak ni kalau tak bubuh perkataan tiada, tak ada dah. Saya nak cari dah. Ni kitab-kitab syariat hak mudah-mudah je ni. Baca sendiri boleh jadilah. Kalau kitab tauhid tu sama telah lah. Kitab tasawuf haqiqah jangan buat pandai-pandai nak baca sendiri. Kitab fiqh hak mudah-mudah pun baca sendiri, pemahaman akan jadi salah. Fiqh hak paling mudah. Tapi walaupun jurusan agama boleh dipertanggungjawabkan untuk menulis buku agama untuk Kementerian Pendidikan. Siapa yang menulis buku untuk Kementerian Pendidikan Malaysia, pastilah orang yang ada dia punya kelayakan yang lebih.
Tapi banyak mana yang salah dalam buku tu salah atas darat. Tak ada salah atas darat. Kalau kita kata salah rekap budak-budak, salah tu perkara biasa. Tapi kalau salah benda halus-halus, kita dah pelik. Salah benda mudah-mudah. Tulis buku untuk Kementerian Pendidikan Pelajaran satu Malaysia, buku agama, tapi salah sangat-sangat. Salah pula, salah benda yang tak sepatutnya salah. Sebab apa? Mudah sangat, tapi salah juga. Atau panggil salah atas darat. Dan dia belajar ke tak? Pasti dia belajar. Dia belajar macam mana? Dia banyak kepada membaca sendiri, mencari bahan sendiri, pergi dalam pustaka, cari bahan sendiri, buat ayat sendiri. Bukan belajar betul-betul satu muka, satu baris, satu kalimah guru, tidak. Itu hak masalah. Akhirnya walaupun pekoh mudah, daripada bacaan sendiri, tulis buku, walaupun yang tulis tu bukan seorang, mungkin beberapa orang, salah sangat-sangat. Diperbaiki kemudian, sudah salah tu, penambahbaikan kemudian, mana diperbetulkan sebahagian, tapi sebahagian kekal lagi salah. Lama-lama ada penambahbaikan pula, kurang dah sikit salahnya, tapi masih lagi ada tinggal salah, tapi hak mudah-mudah juga. Faham tak? Ini kira agama dah ni, ini kira agama. Orang yang diberi tugas untuk menulis buku ni bukan biasa-biasa orang dah. Itu penting belajar, bukannya membaca sendiri, walaupun pekoh yang paling mudah sekalipun. Tambahan ilmu tasawuf, tambahan hak usuluddinnya, bab ilmu pegangan ilmu tauhid. Nak pemahaman kita ni bab hak salah cetakan betul pun kita faham macam mana. Kita belajar untuk guru pun kadang-kadang sama-sama belajar ni, bincang, kita faham lain, dia faham lain. Tunggu aja betul dah. Tapi kita yang dengar ni pun kadang-kadang anak murid ni bincang-bincang, kena ngadak tegur semula, baru tegur terang balik hak mana hak betul, hak mana salah. Hak belajar dah tu, yelah ada ketika tu mengatuk ke letih ke, hak belajar dah tu, peng duduk tangan mata tengok kitab pun boleh tersalah lagi pemahaman yang tu gua ajar. Tapi mujurlah sedar salah sebab kita muzakarah, bincang kemudian. Tiba-tiba dia faham gitu. Tu gua dah kata gitu, tu gua kata gini dia kata. Tu gua kata lain. Dia salah faham. Tanya tu gua semula barulah jelas dia salah faham. Faham tak ni? Hak belajar molek-molek dah. Sebab itulah belajar betul-betul, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dikurniakan ilmu yang sebenar, yang bermanfaat. Kena belajar molek. Saya membaca sendiri pun saya berdoa kepada Allah, tak betul gitu? Nak berdoa, buat asbab dulu molek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengabdikan diri akan Allah, barulah kita mohon kepada Allah. Buat dulu molek, lepas tu barulah mohon kepada Allah. Belajar dulu molek, kita mohon pada Allah, Allah beri kita ilmu yang sebenar dan ilmu yang bermanfaat yang kita boleh amalkan. Saya baca sendiri pun, saya sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah beri pemahaman yang sebenar. Salah jalanan gitu, salah jalanan gitu. Ni hak silap cetakan, hak kita betul sekalipun pemahaman. Dan yang kedua, meninggalkan akan maksiat yang taubah ia daripadanya, maka tiada sah taubah mereka yang tiada meninggalkan ia akan maksiat, yang taubah ia seseorang daripada maksiat. Menyesal, ya Allah berdosanya, ya Allah minta ampun, ya Allah menyesalnya, tapi sambil-sambil buat. Itu dia panggil orang yang bertaubat, menyesal, mengaku salah. Ya Allah berdosa saya, ya Allah salah saya, ya Allah. Tiba-tiba sambil-sambil buat.
Itu dia panggil kal mustahzi'u bi rabbih. Kal mustahzi'i bi rabbih dia panggil. Kal mustahzi'i bi rabbih, seperti orang yang mempermain-mainkan dengan Tuhan. Seolah-olahnya seperti dia istihza, dia buat main-main dengan Tuhan. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, saya ni berdosa, sesal semula saya buat benda maksiat ni, tapi kekal buat. Tu tak macam seperti memperolok-olok ke Tuhan. Gitulah. Sebab dia tidak meninggalkan maksiat. Contoh ginilah ni, seperti mempermain-main lah. Dia tengok perempuan comel, astaghfirullahalazim, tapi mata dia paling pakai tekuk, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Paling sekali barulah dia senyap. Dia tengok perempuan, lepas tu mulut astaghfirullahalazim, sambil-sambil tengok astaghfirullahalazim. Paling, mu ni apa gini ni? Astaghfirullahalazim, tunduklah pandangan tu. Astaghfirullahalazim, lepas tu duk tengok tak apa, paling tekuk-tekuk. Tak abang apa gitu. Jadi kena tinggal maksiat. Dia panggil iqla', dia panggil. Iqla' ni apa? Iqla' ni makna kita tinggalkan maksiat. Tu iqla'. Mungkin cabut. Mana cabut? Tinggalkan maksiat yang dilakukan. Itu rukun taubah yang kedua. Rukun taubah yang pertama, menyesal kerana mengerjakan maksiat. Menyesal kerana Allah. Meninggalkan maksiat, rukun taubah yang kedua ni pun kerana Allah. Meninggalkan maksiat pun kerana Allah. Macam mana sekarang? Sekarang ni tak main nama ekor dah. Alhamdulillah lah. Mana tinggal dah main judi nama ekor tu. Lah tinggal main ekor. Kedai-kedai tutup lah, dah lesen-lesen tak ada, tinggal payah nak pergi cari negeri lain. Minta tolong orang, payah nak sebeli negeri lain. Jadi tinggal maksiat kerana Allah kedok, kerana payah dah sekarang ni. Kalau nak pun cara-cara haram dah. Sebab kedai-kedai tak ada dah, lesen tak ada dah. Dia tinggal maksiat bukan kerana Allah. Tak ngerti tahu bah. Kenapa tinggal maksiat? Kerana Allah sekarang ni tak larat dah nak pergi joli. Manapa tenaga letih dah, tua dah tak larat dah nak pergi. Maka dia pun tinggallah joli dia tu. Kerana Allah, bukan kerana tak larat, ataupun kerana tak ada belanja, ataupun kerana tak ada kawan. Tinggal juga. Dulu joli lah kerja dia ni. Sekarang ni dah pergi joli dah. Sebab apa? Dak apa kuat dah. Duit pun tak apa nak ada dah. Kawan pun tak ada dah. Maka dia pun meninggalkan maksiat dia tu. Tapi bukan kerana Allah. Itu tak masuk dalam, tidak menyempurnakan rukun taubah yang kedua. Maknanya dia tinggal maksiat memang dalam keadaan dia uzur. Memang ditinggal maksiat dalam keadaan dia duit apa nak ada dah. Memang ditinggal maksiat kerana kawan dia tak ada dah. Tapi dia kalau segar pun dia akan tinggal maksiat. Kalau duit dia jadi banyak semula pun dia akan tinggal maksiat. Kalau kawan hok selama ning tak ajak semula, dia akan tinggal maksiat. Maka dipanggil taubat. Rukun taubat yang kedua. Tapi kita nampaknya dia tinggal maksiat kerana dia uzur. Nampak gitu. Tapi dok, Tuhan timpakan musibah, kena uzur, mai keinsafan. Mai keinsafan kerana kena musibah asalnya. Barulah ingat itu adalah peringatan daripada Allah. Dia pun menyesal kerana Allah. Asalnya kerana dia kena musibah. Benar dia menyesal kerana Allah. Kemudian dengan kena musibah uzur tu, maksiat tertinggal lah, tak buat dah lah. Tapi dia memang tak buat maksiat kerana dia uzur. Tapi kalau dia sihat pun dia akan tinggal maksiat kerana Allah. Cukup rukun taubat. Tapi kalau kita tengok Zuhir ke, lah
tinggal maksiat dah lah terlantar dah. Faham tak? Jadi meninggalkan maksiat kerana Allah Subhanahu wa taala, maka tiada sah taubah mereka yang tiada meninggalkan ia akan maksiat, yang taubah ia seseorang daripada maksiat. Dan yang ketiga, kemudian hak tiga rukun taubah ni kita akan tu balik, kita akan capur semula, kita baca dulu. Dan yang ketiga daripada tiga rukun taubah, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia seseorang kepada umpama maksiat, yang taubah ia seseorang daripadanya pada maksiat. Mencita-cita atas ketiadaan kembali, mana apa ni? Azam di hati tidak akan mengulangi kembali maksiat yang taubah ia daripadanya. Azam di hati tidak akan mengulangi. Mencita-cita ni, cita ni azam. Iyalah, kan kita kan azam tahun baru, cita-cita tahun baru, ke lain makna? Azam cita-cita sama dah. Azam cita-cita samalah. Maknanya azam di hati, cita di hati atas ketiadaan kembali ia seseorang kepada umpama maksiat, yang taubah ia seseorang daripada maksiat. Maka tiada sah taubah mereka yang tiada mencita-citakan, mereka yang tiada mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiat itu. Tidak sah taubah sebab rukunnya tidak lengkap. Tak ada cita-cita, dia menyesal atas maksiat yang dilakukan terdahulu. Sekarang memanglah maksiat itu sudah ditinggalkan, tapi pada masa lagi akan datang tak tahu lagi lah. Tak tahu lagi lah akan datang tu macam mana. Mungkin dah mungkin buat semula, tapi hok buat dah dulu menyesal dah. Sekarang ni tinggal dah lah. Untuk masa akan datang ada azam dah di hati, tidak akan mengulangi. Tak tahu lagi lah, tengok keadaan lah, tengok situasi. Mana apa ni, belum lengkap rukun taubah yang ketiga. Walaupun rukun taubah yang pertama menyesal ada, rukun taubah yang kedua meninggalkan maksiat ada, tapi azam di hati tidak akan mengulangi balik tu tak ada, maka tidak sah taubah dia. Tidak sah taubah dia. Ada ni. Jadi kena ada azam di hati, tidak akan mengulangi. Kemudian ini tiga rukun taubah ni, jika maksud itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Ni hak kita bicara sekarang. Tiga rukun taubah ni jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu, bukan maksiat tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tak bayar, bukan. Dan tiada bergantung dengan manusia, bukan maksiat yang bergantung dengan hak anak Adam. Kalau meninggalkan kefarduan, dia akan tak tambah lagi satu rukun taubah yang keempat, iaitu qada. Kalau dosa dengan maksiat yang bergantung dengan Adam, dia akan ada rukun taubah yang keempat, iaitu kena minta maaf. Dia akan bicara di hadapan. Jadi tiga rukun taubah ni, dosa yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, dosa yang tidak bergantung dengan anak Adam. Tiga rukun taubah ni: menyesal, tinggal maksiat, kemudian azam bulat di hati tidak akan mengulangi. Kemudian hak tiga rukun taubah ni, ulama membahagikan masa kepada tiga masa. Masa yang dahulu, masa sekarang, masa yang lagi akan. Dipanggil az-zamanul madi, pada masa lampau. Az-zamanul hal, pada masa sekarang. Az-zamanul mustaqbal,
pada masa lagi akan datang. Dibagikan 3 masa. Jadi untuk pada masa dahulu kita tidak boleh undur. Jadi taubahnya macam mana? Menyesal kerana dahulu melakukan maksiat. Sebab nak undur kembali masa tak boleh. Maka macam mana dengan maksiat yang telah dilakukan pada masa dahulu? Menyesal, itu rukun taubah dia. Pada masa sekarang, tinggalkan maksiat tu. Tinggalkan maksiat itu pada masa sekarang. Pada masa sekarang, selain dia tinggal maksiat, pada masa sekarang dia kena, kalau tinggal kefarduan, pada masa sekarang dia kena qada kembali. Kalau dosa dengan Adam, pada masa sekarang dia kena minta maaf. Pada ni. Ini untuk pada masa sekarang. Tapi hak dosa ni, hak dosa yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, yang tidak berkait dengan Adam ni, pada masa sekarang tinggal maksiat tu. Kalau dosa kerana meninggalkan kefarduan, pada masa sekarang tinggal maksiat. Apa maksiatnya? Maksiatnya meninggalkan sembahyang. Maka rukun taubah yang kedua, meninggalkan maksiat. Mana apa tu? Tinggal sembahyang. Apa ni? Sekarang maksiat dianya kerana maksiat dianya tidak sembahyang. Tu maksiat dia. Rukun taubah yang kedua, tinggal maksiat. Maksiat tidak sembahyang, maka kena tinggal tidak sembahyang. Pada tinggal tidak sembahyang. Sekarang rukun taubah yang kedua, meninggalkan maksiat. Kita pergi pada maksiat yang di bawah tu, maksiat kerana meninggalkan fardu, maksiat kerana tidak sembahyang. Maka meninggalkan maksiat dengan makna meninggalkan tidak sembahyang. Tak faham? Janganlah dok sembahyang tu. Jangan dok sembahyang. Sembahyanglah maknanya. Sekarang sembahyang dok tinggal dah sekarang. Ni masa sekarang. Masa sekarang jugalah kena tunaikan balik hak sembahyang ditinggalkan pada masa dahulu. Pada masa dahulu tinggal sembahyang, menyesal sangat-sangat. Nak undur balik tak boleh. Jadi untuk masa sekarang sembahyang tak tinggal dah. Untuk masa sekarang kena qada balik sembahyang tinggalkan pada masa dahulu. Itu untuk masa sekarang. Ada ni. Untuk masa lagi akan datang, azam pula di hati, tak akan mengulangi dah tinggal sembahyang. Itu untuk masa mustakbal, masa lagi akan. Jadi ulama membagikan 3 masa. Jadi kalaulah dosa dengan Adam pula begitu juga. Untuk pada masa sekarang ni, kita kena perbaiki kembali kesalahan kita dengan anak Adam. Kita kena baiki kembali. Baiki macam mana? Ambil barang orang atau semula. Pernah fitnah orang, minta maaf dan perbaiki balik, perjelaskan balik. Hak terdahulu tu fitnah, yang sebenar dia baik. Kena perbaiki untuk pada masa sekarang. Dahulu fitnah, tak boleh undur balik dah. Masa sekarang tinggal hijau memfitnah orang. Lepas tu fitnah masa dahulu, untuk masa sekarang dia kena perbaiki kembali. Dia kena jadi molek semula. Dia kena mana dia? Ni apa panggil apa? Orang yang difitnah tu jadi buruk nama, dia kena perbaiki balik nama buruk orang tu jadi molek semula. Sebab itu fitnah. Ini untuk masa sekarang. Untuk masa lagi akan datang, tidak akan mengulangi perangai seumpama tu memfitnahkan orang. Contoh, ini 3 masa. Masa dahulu, untuk masa dahulu kita menyesal. Untuk masa lagi akan datang, tidak akan mengulangi balik maksiat. Untuk masa sekarang ni banyaknya. Tinggal maksiat 1. Masa sekarang kita kena, kalau tinggal kefarduan, kena qada semula. Kalau dosa dengan Adam, kita kena selesai semula. Kena selesai balik. Duit orang kena pulangkan balik. Kena selesai balik lah. Untuk pada masa sekarang. Hak berkaitan dengan
rukun taubah yang ulama bahagi pada 3 masa. Kemudian yang kita nak taubah maksiat ni, hak sebut sama dah, ilmu nombor 1 lah tetap dah. Tapi kita dalam kita bertaubah daripada sekeji-keji dosa, jahil fardu ain, kita bertaubah. Dalam kita belajar itulah kita jumpa maksiat-maksiat yang lain. Kita taubah maksiat yang lain tu. Yang pentingnya kita dalam taubah daripada sekeji-keji dosa, mengekali jahil fardu ain. Taubahnya macam mana? Menyesal kerana kita tidak belajar fardu ain bermula dari mabalik. Menyesal sangat-sangat, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada masa sekarang belajar sungguh-sungguh. Pada masa lagi akan cita bulat di hati, tidak akan mengulangi balik, tidak belajar ilmu fardu ain. Cuma pada masa sekarang kita menyesal dah kerana dulu kita jahil. Pada masa sekarang ni kita belajar macam mana? Belajar betul-betul ke tidak? Untuk memastikan kita tu dalam bertaubat memang dalam belajar. Sekarang ni kalaulah pula kejahilan kita mufadhal ni tiga-tiga tauhid fiqh sama je dah reti. Macam mana kita sekarang ni kita betul-betul meninggalkan maksiat, mengekali jahil fardu ain dengan betul-betul belajar. Sekali sehari, sekali seminggu, dah panggil taubah gitu. Tak panggil taubah. Tu kena belajar sungguh-sungguh lah. Kena atur molek atas bahagian masing-masing. Dalam belajar itulah jumpalah pegangan salah. Taubat tu pula. Jumpalah semayang tak betul. Taubat tu pula. Jumpalah kena-kena kerana jahil hik daripada tinggal semayang. Taubat tu pula. Sedang-sedang belajar, kenallah kitanya sifat riak, wujud, takabur, hasad yang dah besar, yang memang sifat kita sendiri. Taubat tu pula. Makna kita dalam belajar ni lah berlapis-lapis kita wajib kena bertaubat. Bila kita berlapis-lapis kita wajib bertaubat dan kita menunaikan kewajipan taubat, kita sentiasa boleh pahala wajib. Belajar ni pahala besar, belajar agama. Tapi kita belajar ni ada sebagai rukun taubat, pahala besar taubat. Belajar tahu salah, pegangan ke, fiqh ke, tasawuf ke, kita bertaubat segera. Taubat tu pahala wajib lain pula. Kita belajar sabar, kita taubah, kita sabar, pahala wajib yang lain pula. Kita bersyukur kerana boleh belajar, kita bersyukur kerana Tuhan buka hati kita untuk bertaubat, tu pahala besar yang lain pula. Pentingnya belajar molek fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Kita duduk dalam bertaubat kepada Allah, kita kembali daripada jauh kepada Allah dengan kita menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah syarat taubah adalah ilmu. Ilmu belajar tu sendiri pun satu taubah lain, satu taubah situnya. Taubah daripada dosa, mengekali jahil fardu ain. Kena melekatkan di ketiga rukun taubah tu. Menyesal sangat-sangat dah kerana tak belajar fardu ain belum mau balik. Memang kita cita di hati akan belajar sampai ke mati. Untuk masa sekarang ni kita belajar betul-betul ke tak untuk 3 ilmu tu? Kalau kita satu dua ilmu je yang kita kurang, ringan sikit. Tapi kalau kita baru-baru sungguh kok, kena apa kan? Orang ni walaupun dia sibuk dengan kerja, nafkah keluarga menjadi kewajipan mereka, tapi dia pandai atu. Dia pandai atu. Sejupa dah dia pandai atu. Dia boleh dengar tauhid 1-2 kitab, 1-2 rakaman sehari, fiqh 1-2 rakaman sehari, tasawuf 1-2 rakaman sehari. Dia usaha. Masa bawa kereta nak kerja, masa balik,
masa rehat, orang duk makan kating, dia makan kating, tapi di telinga dia ada. Dia tak cara orang lah, dia ngajar. Hak mana dia boleh catat, dia catat. Apa? Tapi kerja tak kendala. Kerja tu kewajipan sebab nafkah keluarga tak boleh tinggal. Kita ada tanggungjawab. Tapi dia susung tu. Dia buat seumpama tu dak berapa bulannya. Lepas dia tu kok dia akan jadi lawah, lega lalu dah. Mana apa ringan dah. Mula-mula tu jadi macam berat sikit. Tapi dak berapa bulan dia kata. Dak berapa bulan tu makna dia nampak dah. Mana nampak dah asas-asas. Hak pegangan pun dia nampak dah. Mana hak kemudian tu jadi senang, tenang dah. Makna dia pandai susun. Nak menjadikan betul-betul kita bertaubat sekarang ni dalam belajar sungguh-sungguh. Tapi dalam belajar fardu ain ni tak sempatlah nak intai hak orang. Sebab apa? Sentiasa bertaubat, sentiasa belajar bertaubat. Belajar tu bertaubat dah. Bertaubat daripada nyata, daripada ilmu yang dipelajari salah pegangan, salah bahagian fiqh, salah bahagian tasawuf. Mana belajar taubah. Ada ni. Makna dia kata hak agak tertekan mula-mula sebab apa? Untuk memahami mula-mula tu. Bila lepas dah mula-mula tu, dia akan jadi lacau lah, dia akan jadi licin, mudah je. Tapi kena tu molek lah. Tapi itu atas situasi masing-masing. Ini cerita orang yang daripada kosong. Orang yang daripada kosong. Itu cara dia. Dengar rakaman untuk tauhid fiqh tasawuf, dia boleh atur. Dan dia kata nak pergi kerja setengah jam, sejam mainan dalam perjalanan. Balik kerja dia kata setengah jam, sejam mainan dalam perjalanan kena jeng. Lepas situ dapat dah 1-2 rakaman. Dia pandai. Oh ni pergi kerja, balik kerja pasang lagu je. Macam dia tu senang lainang dah. Macam dia senang lainang dah, pasang lagu je. Tak pandai nak susun, ni dia pandai susun. Belajar tu tabah, dalam belajar tu lah menyadari maksiat, pegangan salah, maksiat hak fiqh, maksiat tasawuf, segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa diampuni, sentiasa dalam pahala wajib daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan utama fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya mengqada segala fardu yang lupa itu rukun taubah yang keempat, apabila meninggalkan kefarduan umpama meninggalkan sembahyang. Wallahu a'lam. Kemudian untuk makluman, minggu depan tak ada kelas sekali. Sebab pihak masjid dia nak buat satu program. Program tajuk apa dia beritahu. Mana minggu depan pihak masjid minta. Minta laluan sekali sebab dia nak buat satu program. Jadi untuk minggu depan lah. Maghrib isyak tak ada lah. Maghrib isyak tak ada. Itu atas permintaan pihak masjid. Sebab mereka nak buat satu program di masjid ni hari Khamis malam Jumaat. Hak malam ni lepas isyak insya-Allah lah berjalan macam biasa. Minggu depan maghrib isyak tak ada. Kedua-dua tu tak ada berlaku untuk minggu hadapan sekali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.